Cinta tidak semestinya memiliki. Cerita ini kisah benar yang berlaku pada diri aku sendiri. Aku Kimi, bukan nama sebenar, dan dia adalah cinta terlarang aku yang dipanggil Nur Nilam Sari, juga bukan nama sebenar. Kisah ni bermula sejak dari lebih kurang 30 tahun dulu dan masih on sampai sekarang. Aku sengaja corekkan kisah ni sebagai kenangan yang tidak akan aku lupakan. Ceritanya bermula ketika kami dekat bangku sekolah lagi. Waktu tu aku form 5 dan dia form 3. Kami bersekolah di sekolah yang sama dan kami terjebak dalam couple. Bila kami sedari waktu itu saling merindui antara satu sama lain, andai aku tidak melihat dan bercakap dengan dia, rasa hidup tak sempurna. Sama juga dengan dia. Dia kuat cemburu dan cepat merajuk. Andai dia terlihat aku bercakap dengan perempuan lain, dia akan marah dan terus merajuk. Merajuk dia tu, ya Allah, tahap gaban sampai tak boleh buat bincang langsung. Tapi lama-lama dia akan sejuk juga. Kami jarang jumpa kat sekolah. Masa tu takut kawan-kawan tahu. Kami tak nak kawan tahu yang kami ni couple. Kami bercinta, tak tahulah nak kata cinta monyet ke apa ke. Nanti di akhir nanti katanya tuan-puan nilai sendirilah ya. Kami couple dah bercinta sampai habis sekolah. Dan dialah cinta pertama aku. Dialah gadis pertama yang ada dalam benak fikiran aku setiap masa. Nak dijadikan cerita, pada malamnya aku call dia guna public phone. Sebab rumah dia ada telefon, rumah aku pula tak ada. Jadi tiap-tiap malam berkayut dekat pondok telefon tu. Itulah rutin aku waktu malam pada masa tu. Dia ajak aku keluar ke bandar, aku menolak. Sebab waktu tu aku dah ada plan dah hujung minggu, aku nak lepak dekat rumah je. Dia faham masa tu, dia tak kisah dah kami berjanji untuk jumpa lain kali. Esok paginya kawan aku datang rumah, ajak aku temankan ke bandar sebab ada dating katanya. Aku sebersalah pada mulanya, macam-macam alasan aku bagi pada kawan tu. Tapi bersungguh jugalah dia nak aku temankan dia dating. Nak tak nak aku terpaksa lah ikut. Pada zaman tu, SKMK memang famous. Itulah pengangkutan utama pada masa tu. Maklumlah masih sekolah kan, kita tak ada. Motor pun pinjam bapak punya, lesen pun tak ada. Jadi hari tu kami naik bas ke bandar KB. Aku, Yo, kawan aku, makwa dia dan makwa dia bawa peneman lagi seorang. Kiranya kami 4 orang naik bas menuju ke tempat yang dituju tu lah. Masa tu kami berdiri sebab seat dah penuh dah. Berdiri sampai bandar KB. Sejam lebih jugalah baru sampai. Zaman dulu-dulu biasalah kan nak keluar rumah kena bawa peneman. Kalau tak nanti kan mak ayah tak bagi keluar. Zaman tu mak ayah kita banyak patah larangnya. Dalam bab nak melepaskan anak-anak dara keluar lah terutamanya. Sampai je kami dekat stesen bas KB. Kawan aku dah plan dah. Dia dengan makwa dia dan aku akan berjalan dengan peneman makwa dia tu. Kami berpisah. Dan mereka berlalu entah ke mana. Tinggallah aku dengan kawan pada Mak Woyo ni. Kami ditinggalkan di stesen bas. Pandai-pandai lah katanya nak pergi mana. Pesan kawan aku. Jadi kami pun masa tu tak tahu nak ke mana sebab bukan kami yang dating. Kami hanya peneman semata-mata. Lepas tu aku tengok ada A&W. Jomlah kita masuk A&W. Aku ajak dia dan dia pun ikut je. Dalam kepala aku, andai kekasih aku tengok ni mampus aku. Kami pun masuk ke A&W. Kami order makanan, terus cari tempat duduk dekat bahagian atas tu. Dalam kami asyik berbual tu, dengan tiba-tiba ada seorang gadis berjalan laju je sehinggakan aku terkejut bila dia lalu kat sebelah aku. Aku terpandanglah gadis tu dari belakang. Ya Allah, aku kenal sangat-sangat gadis tu. Aku terus melulu dapatkan dia dan dia semakin laju tinggalkan tempat itu tanpa menghiraukan panggilan aku. Terus dia naik bas, aku tercengang keras membatu. Tidak ada apa yang mampu aku lakukan. Aku betul-betul tidak menyangka dia akan keluar pada hari itu. Aku ingatkan dia tak keluar. Teruskan Toy. Pada masa tu macam-macam yang aku fikirkan. Aku kenal kekasih aku ni. Merajuknya tu ya Allah sampai tak boleh bawa bincang langsung. Masak aku kali ni. Jadi aku tak fikir panjang. Aku terus naik bas balik ke daerah aku semula. Aku tinggalkan mereka begitu je. Aku balik dengan segera. Dengan harapan aku dapat bertemu dia dan jelaskan segalanya. Agar dia tak salah faham. Sebab aku sangat-sangat kenal jenis cemburu kekasih aku ni. Sampai je di daerah aku tu, aku terus ke rumahnya. Aku pergi salam. Assalamualaikum. Selang beberapa minit mak dia keluar. Assalamualaikum makcik, no ada? Aku bertanya. Lepas tu mak dia pun jawab lah. Dia tak ada. Aku dah heran dah ni. Tadi kan dia dah balik. Tak sampai rumah lagi ke? Aku pun pergi dengan hati yang gusar bimbang hampa takut semua dia. Dan pada hari tu aku tak sabar nak tunggu waktu malam untuk aku telefon dia. Dan sebab sememangnya kami kan bergayut waktu malam. Kemudian aku telefon dia. Ya, nak catch dengan siapa ni? Suara perempuan menjawab, tapi bukan dia. Dan aku tahu itu mak dia. Makcik, nak catch dengan No boleh ke? Aku minta izin.
Dengan ikhlas makcik menjawab, "No, tak si kecek." Aduh, makin parah aku. Hari berikutnya aku ke rumahnya lagi, tapi hampa dia masih tidak mahu berjumpa dengan aku. Aku balik dengan penuh hampa, kecewa, sakit hati semua ada. Kami berpisah dengan tidak sengaja dan kami terpisah sebelum aku sempat menjelaskan kedudukan sebenar. Dia tak tahu hal sebenar. Dia ambil keputusan tinggalkan aku tanpa bagi aku peluang untuk menjernihkan suasana. Aku sambung pengajian aku tanpa dapat bertemu dia walaupun sekali. Di tempat aku belajar, aku pernah mengutus surat pada dia minta kepastian dengan hubungan ni. Memang ini cinta monyet tak sampai ke mana. Surat aku tidak dibalas. Hari ke hari aku tunggu suratnya tak kunjung tiba dan pada aku, dia dah memang nak putuskan hubungan cinta monyet kami. Lebih kurang 30 tahun kami berpisah tanpa mendengar khabar berita. Seolah-olah tidak pernah ada apa-apa hubungan antara kami. Pada satu hari, aku lupalah bila. Tapi tengah-tengah aku belik muka buku masa tu, mata aku terpandang seseorang dalam wall aku dan terus terdetik dalam hati. Nur Nilam Sari. Aku masih ingat namanya sebab dia yang aku rindukan bertahun lamanya. Aku cuba nasib, terus aku mesej dia. "Salam, masih kenal?" Itu ayat yang aku lontarkan dalam messenger pada dia. Dan selang beberapa jam, lama juga tunggu dia reply. "Kenal. Macam mana lah boleh tak kenal?" Dia balas. Lega hati aku dia balas mesej aku. Lalu kami berborak melalui messenger. Dan pada masa tu aku baru tahu yang dia dah kahwin, dah ada anak dan dia pun dah tahu aku juga sudah ada isteri dan anak. 30 tahun berpisah, situasi dah banyak berubah. Sejak dari tu kami selalu berhubung melalui messenger. Dan lama-kelamaan dia bagi pula nombor telefon dia. Tiap-tiap hari kami berchatting. Dalam gairah chatting tu tanpa disedari, cinta kami berbunga kembali. Dan sememangnya cinta aku masih ada untuk dia. Sama juga dengan dia. Dia cinta pertama aku dan aku cinta pertama dia. Masing-masing mula meluahkan perasaan masing-masing dan lahirlah kerinduan yang teramat sangat. Tanpa dapat dibendung, rindu di hati kami 30 tahun berpisah. Kami plan untuk bertemu. Walhal masing-masing dah ada pasangan. Tapi soal hati, soal perasaan, soal rindu ni mengatasi segala. Kami bertemu setelah sekian lama kami berpisah. Hati aku teramat teruja sekali. Maklumlah nak jumpa dengan kekasih lama. Aku rela redah highway karak tu untuk bertemu dengannya. Semasa kami bertemu, air mata berlinangan, tanda kekesalan atas apa yang berlaku. Kami berpelukan, tanda sejuta kerinduan. Hati kami sangat lega kerana dapat bertemu kembali. Tapi kami sedar, situasi kami dah berbeza status. Dia isteri orang dan aku juga suami orang. Tapi perasaan cinta kami sangat kuat. Kami ketepikan semua tu asalkan kami dapat bersama kembali. Hubungan kami berlarutan, setiap saat, setiap detik kami chat, video call, bertelefon bagai sehingga kan bila malam menjadi keresahan pada kami untuk menunggu hari esok untuk sambung chatting lagi. Kami bahagia dengan cara kami sendiri. Siri pertemuan kami atur dari satu pertemuan ke dua pertemuan sehingga tak terkira dah berapa kali kami bertemu. Kadang-kadang aku pergi tempat dia, kadang-kadang dia datang ke tempat aku. Dan hubungan masih terjalin hingga sekarang. Aku sedar dan tahu apa yang kami lakukan adalah salah dan berdosa pada pasangan masing-masing. Tapi aku tak mampu nak tinggalkan semua ni. Sama juga dengan dia. Sampai bila hubungan terlarang kami ni akan berakhir, aku sendiri tak tahu. Yang pasti, aku sangat sayang pada dia dan dia juga sayang pada aku. Cerita dari Kimi Tikaro, Insan Kelemasan.